Okey, yang ini lebih kepada penjelasan setiap proses tadi. Peleburan tu apa? Ha. So, bagaimana peleburan berlaku? Okey. Peleburan eh. Jap. Cikgu guna ni. Okey, contoh peleburan. Okey. Peleburan maksudnya daripada keadaan pepejal kepada cecair. Okey, yang ini daripada pepejal pergi kepada cecair. So, macam mana pepejal boleh berubah menjadi cecair apabila dia serap haba? Bila kita panaskan benda tu, dia akan menyerap haba. Jadi, zarah-zarah eh. Jadi, zarah-zarah akan memperoleh tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Okey. So, tenaga haba dia akan gunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Okey. So, antara zarah-zarah pepejal dia ada satu daya tarikan tau. So, bila dia serap haba, okey, serap haba dan dia ada tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan, barulah dia boleh jadi cecair. So, zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat sehingga ke takat lebur. Kat situlah kita dapat nampak pepejal berubah menjadi cecair. Okey. Pendidihan pula. Pendidihan daripada cecair kepada gas. Okey. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Okey. So, dekat sini cecair akan menyerap haba. Okey. Sama je. Kalau kita panaskan sesuatu, dia mesti serap haba tu. Okey. So, zarah memperoleh tenaga dan bergerak lebih laju. Ayat dia sama je. Bila dapat tenaga, mulalah. Dia mula bergerak dengan lebih laju. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. So, apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah bergerak semakin bebas dan rawak, barulah cecair berubah jadi gas. Okey, itu pendidihan. Ingat, kalau pendidihan, dia mesti capai takat didih. Okey, sikit lagi. Kita ada penyejatan, kondensasi dan pembekuan. Okey, so tadi dia akan jadi serap haba. Penyejatan ni pun serap haba tapi dia berlaku pada sebarang suhu. So kat sini cecair menyerap haba apabila dipanaskan. So zarah memperoleh tenaga. Yang ini dia tak ada kaitan dengan takat didih ke apa ke. Sebab yang ini berlaku pada sebarang suhu. Tetapi tetap cecair tersejat dan berubah menjadi gas. So dekat sini sama juga, cecair akan berubah menjadi gas. So yang ini serap haba. 4 ni serap haba. Apa dia? Peleburan, pendidihan, penyejatan. 4 pula 3, sorry. So 3 ni adalah proses menyerap haba. Okey. Kemudian kita pergi untuk kondensasi dan pembekuan. Kondensasi ni bila haba dibebaskan. Okey. Bila sejuk, haba akan dibebaskan. Zarah akan kehilangan tenaga haba. So, bila dia dah bebaskan dia punya haba, so dia dah tak ada haba dah. Dah tak ada haba, dah tak ada tenaga dah. So dia bergerak lebih perlahan. Bila bergerak lebih perlahan, jarak antara zarah tu dia semakin rapat. So zarah akan menghampiri antara satu sama lain. Okey. So apabila suhu mencapai takat didih, gas akan bertukar menjadi cecair. So dekat sini, kondensasi daripada gas akan tukar jadi cecair. Okey. Pembekuan pula. Pembukaan daripada
Daripada apa kepada apa pembekuan? Dari cecair ke pepejal. Okey, bagus. Daripada cecair ke pepejal. Okey, so cecair akan bebaskan haba bila disejukkan. Nah, kita sejukkan senting. So, dia akan bebaskan haba. Okey. Sama juga, bila bebas haba, dia hilang tenaga. Bila hilang tenaga, dia bergerak dengan lebih perlahan. Samalah macam kita. Kalau kita hilang tenaga, tak cukup tenaga, kita akan bergerak dengan lebih perlahan. Okey. Tapi untuk pembekuan, dia mesti capai takat beku. Bila dia capai dia takat beku, so dekat sini Zarah hanya boleh bergetar pada kedudukan yang tetap. Dah tak boleh gerak-gerak dah. Dia boleh bergetar saja. Macam tu. Okey, so dekat sini cecair akan berubah menjadi pepejal. Okey. Dan akhir sekali kita ada pemejawapan. Panjang hari ni. Pemejawapan ialah proses pepejal berubah secara langsung kepada gas. Okey. Proses gas berubah menjadi pepejal juga disebut sebagai pemejawapan. So, gas kepada pepejal, pepejal kepada gas. Okey, kita panggil dia pemejawapan. Yang ini dia tak explain lebih lanjut, tapi yang awak perlu tahu, pemejawapan adalah daripada pepejal kepada cecair. Pepejal kepada cecair. Pepejal terus kepada gas dan daripada gas terus kepada pepejal. Itulah pemejawapan. Settle. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. So kat sini kita dah habis dah sebenarnya untuk bab ni. Dekat sini ada sikit je. Contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan. Sidai baju. Inilah proses penyejatan. Kalau proses penyejatan tak berlaku, tak keringlah baju yang kita basuh. Aiskrim, cair. So ini proses peleburan. Kalau kita masuk peti ais, dia beku balik, pembekuan. Kita ada ubat gegat. Ni baru cikgu sebut tadi pasal ubat gegat. Cik ni lah lupa ubat gegat. Dia bentuk bulat-bulat cantik je macam gula-gula. Jangan nanti kalau ada adik kecil, dia ambil suap dalam mulut sudah. Beracun ni. So, pemejawapan berlaku pada ubat gegat. So, dia daripada keadaan pepejal, dia terus jadi gas. Kita takkan nampak ubat gegat ni dalam bentuk cecair. Sebab dia terus tukar kepada gas. Okey, ais kering. Yang ini yang hipster-hipster tu. Pernah jumpa air hipster bila dia minum, lepas tu ada keluar asap tu. Dia tahu ais kering. Pernah. So, itu dia guna ais kering. Digunakan oleh peniaga aiskrim untuk mengelakkan aiskrim daripada cair. And then dia ada lagi satu, macam kalau dalam drama ada keluar asap-asap, tapi orang tak ada bakar apa-apa pun. Okey, sebenarnya dia guna benda ni juga. Sebab aiskrim ni boleh menghasilkan dia macam dia macam asap-asap, tapi sebenarnya tu bukan asap, itu adalah wap air. Wap air pula. Itu sebenarnya ais kering tu bertukar menjadi gas. So kita akan nampak betul asap. Ada itu pasal lagi satu. Yang ais kering ni. Tak apalah, yang ini je lah dulu. Tapi yang memang selalu orang guna tu yang untuk buat yang air-air hipster tu lah. Okay. And then embun terbentuk apabila wap air dalam udara terkondensasi menjadi titisan air. So yang inilah kalau kita tengok pagi-pagi dekat apa? Dekat daun-daun mesti ada embun. So embun tu terhasil daripada proses kondensasi. Okey. Dah habis dah?